Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anwar Ibrahim hari ini berkata, Malaysia perlu menuju kepada masyarakat madani, civilized society. Dan Anwar telah bercakap tentang masyarakat madani ni dah 40 tahun, 40 years, masih duduk cerita pasal masyarakat madani sampai hari ini. Tuanku Sultan Perak pula berkata hari ini, Malaysia perlu ada political stability, politik yang stable. Ahmad Zaid Hamidi berkata, UMNO menyertai Pakatan Harapan kerana UMNO mencari perpaduan. Oleh kerana itu, UMNO membentuk kerajaan perpaduan bersama DAP, PKR dan Amanah. Tetapi UMNO tidak boleh terima PAS dan Bersatu. Perpaduan dengan hanya pakatan, tapi tak boleh nak ada perpaduan dengan perikatan. Oleh kerana mengikut UMNO, perikatan ni tidak berlaku adil terhadap UMNO atau Barisan Nasional. So dia bukan kerajaan perpaduan, kerajaan separuh perpaduan, lagi separuh pembangkang. Banyak cerita ni tentang perpaduan, tentang bersatu, tentang masyarakat madani dan macam-macam. Dan perpaduan ummah itu pun dicerita oleh misalnya Perikatan Nasional, PAS dan Bersatu. Mereka mencari perpaduan ummah atau persatuan di antara orang Melayu dan orang Islam. Pada hakikatnya, tidak boleh berlaku. There can be no political stability. There can be no perpaduan ummah ataupun persatuan bangsa. There will always be division in society. Beribu tahun. Dan adik-beradik pun bergaduh. Kalau kita study sejarah, bukan saja sejarah sekular, tapi sejarah agama. Religious history, secular history sama. Bergaduh di antara adik-beradik, satu keluarga, satu bangsa, satu agama, memang akan berlaku pergaduhan, perselisihan faham, peperangan akan berlaku. It's Shangri-La. Maknanya La La Land. Kalau kita maknanya berharap nak ada peace, stability, unity, itu semua tidak exist. Kita ambil satu sejarah sudah. Sejarah Selangor. Orang India, orang Cina mula datang ke Selangor dan beberapa negeri lain di dalam Malaysia ni 170 tahun dulu, around 1850, 1850. India dan Cina mula datang beramai-ramai. Sebelum tu memang pun ada masa zaman Portugis datang ke Malaya tahun 1500 pun Cina, India sudah ada. Tapi mass immigration datang beramai-ramai 170 tahun dulu. Banyak datang ke Perak, Selangor, Pulau Pinang, Kedah, Johor, Singapura dan Negeri Sembilan, Lukut. Mereka datang untuk menyaga, untuk nak membuka lombong dan buka estate. Dan ramai dibawa masuk oleh British. Sebab orang Melayu tak mau kerja buruh ni, untuk kerja toreh getah lah, kerja pergi gali bijih timah. Orang Melayu tak buat kerja yang dianggap kerja kotor dan sebagainya. So kena orang Cina, orang India juga dibawa masuk. Dan tak lama selepas itu berlaku peperangan di Selangor. Dan dia merebak ke Negeri Sembilan,
ke Perak, dan banyak juga berlaku pembunuhan di Johor, di Singapura, China lawan China. Dan dalam sejarah kita belajar lah masa sekolah dulu, the Haisan and the Gihins. Jadi ini triad ataupun yang kita panggil kongsi gelap. Jadi di Selangor ni, Haisan ni diketuai oleh Yap Aloy, Gihin oleh Chong Chong. Chong Chong ni ketua Gihin, Yap Aloy ketua Haisan, dan disokong oleh Istana Selangor masa tu Sultan Abdul Samad. Sultan Abdul Samad ni dia punya anak lah ramai, dan ni Raja Mahdi menyokong Gihin ataupun golongan Chong Chong. Raja Abdullah menyokong Yap Aloy ataupun Haisan. Dan hari ni kalau siapa yang pergi Kelang tu, di Jambatan Kelang, di Sungai Kelang tu, boleh tengok gedung Raja Abdullah yang kalau tak salah sekarang diambil alih oleh Balai Polis. Jadi mereka berperang kerana banyak sebab lah. Rebut kawasan is one of them lah. Biasa kalau triad ni berperang is kerana rebut kawasan. Territorial punya war. Dan Yap Aloy kalah. Dan lari. Dia perang di Rawang, di Ampang, di Langat. Banyak tempat dia orang berperang sebab dia orang punya pusat tu all over. Tapi yang di Rawang tu dia orang serang tengah malam. Gihin serang tengah malam. Yap Aloy dengan geng Haisan tengah duk tidur. Dan dia orang kalah, lari. Yap Aloy lari ke Istana Kelang. Dari Ampang tu ke Istana Kelang. Masa tu tak ada tu highway. Kena melalui hutan. Jalan melalui hutan. Dan dapat perlindungan di Istana Kelang. Raja Abdullah bagi beliau. Bila dia sampai kat Istana Kelang tu, dia pakai seluar dalam je. Dia tengah tidur. Tak sempat nak pakai baju, cabut lari. Dia sampai ke Istana Kelang tu dengan seluar dalam, in his underwear. Dan Raja Abdullah beri support, dan Raja Abdullah punya tentera tu hantar pergi lawan. Jadi peperangan ni berterusan di Kelang tu, di Rawang, di Ampang, di Langat, di merata tempat tu. Dan Melayu masuk campur. Bermaknanya Melayu juga pecah dua. Satu grup Melayu sokong Yap Aloy, Haisan. Satu grup Melayu lagi, Raja Mahdi punya grup, dia sokong Chong Chong, Gihin. So Sultan Abdul Samad tak boleh buat apa. Sebab ini bukan Melayu lawan Cina. Ini Cina dan Melayu lawan Cina dan Melayu. Ramai mati. Jadi akhirnya Sultan Abdul Samad minta Tengku Kudin. Tengku Kudin ni dari Kedah. Tengku Kudin ni dia pelarian. Oleh kerana dia bergaduh dengan Sultan Kedah. Dia nak rebut takhta Sultan Kedah. Jadi masa tu Kedah di bawah Siam, Thailand. Jadi Siam ni hantar tentera dari Bangkok dan hambat Tengku Kudin keluar dari Kedah. Tengku Kudin lari ke Selangor. Dan Sultan Abdul Samad minta Tengku Kudin tolong leraikan pergaduhan. Pergaduhan ni dah serius ni. Sebab Melayu bunuh Melayu, Cina bunuh Cina, Cina bunuh Melayu dan sebagainya. Sudah jadi maknanya macam cerita cowboy lah. Siapa bunuh siapa dah tak tahu dah. So orang Selangor reject sebab Tengku Kudin ni orang Kedah. Jadi orang Selangor tak boleh terima Tengku Kudin ni. Jadi Sultan ni bagi Tengku Kudin kahwin anak. Tengku Kudin dah kahwin dah. So ini boleh katakan isteri yang kedua. Kahwin anak Sultan Selangor. Jadi maknanya Tengku Kudin sudah jadi menantu. Oleh kerana Tengku Kudin sudah jadi menantu Sultan Selangor, maka dianggap orang Selangor. Jadi akhirnya selesai peperangan. Tapi bermaknanya orang Melayu ni memang dia suka bergaduh. Orang Melayu ni suka berperang.
Cina dengan Cina bergaduh pun orang Melayu masuk campur. Orang Melayu ada yang menyokong Yap Aloi, ada yang menyokong Chong Chong. Akhirnya tentera Raja Abdullah dan Yap Aloi menang, dan geng Chong Chong dan Raja Mahdi ni kalah. Jadi Raja Abdullah dengan Yap Aloi lah yang boleh dikatakan ruling over Selangor. Buku sejarah yang ditulis oleh orang Melayu pun banyak kata Yap Aloi is the founder of Kuala Lumpur. Tak betul. Bukan Yap Aloi yang membangunkan Kuala Lumpur. It is Yap Aloi dan Raja Abdullah joint venture yang bersama-sama. Tapi nama Raja Abdullah ni dijatuhkan dari itu buku sejarah. Dan Yap Aloi ni akan mati kalau tak Raja Abdullah bagi dia refuge dalam istana. Mana Yap Aloi ni menyorok dalam istana sebab Chong Chong ni duk cari nak bunuh dia ni. Kalau tak pasal Raja Abdullah bagi dia perlindungan di dalam istana Selangor, tak ada orang hari ni tahu nama Yap Aloi. Tak kenal pun nama Yap Aloi tadi. Anyway, the point is 150 tahun dulu Melayu berperang dengan Melayu, dan peperangan ni merebak ke Perak. Di Negeri Sembilan tu, Lukut tu, orang Cina serang istana. Istana tu boleh dikata istana Selangor dulu di Lukut. Tengah malam serang, dia bunuh habis kerabat di Raja Selangor di Lukut tu. Massacred, semua dibunuh. Dan orang Melayu pun balas dendam lah lepas tu serang. Jadi berlaku peperangan di antara Cina dengan Melayu di Lukut. Tapi was started by the Chinese, then massacred the whole royal family. Isu dia senang. Isu dia Cina nak lombong bijih timah. Tapi Lukut tu dia bawa jajahan Selangor masa tu. Jadi kena bayarlah cukai. Awak nak ambil bijih timah dari kawasan kita, you can mine for tin, but you must pay tax. Cina tak mau bayar tax. Jadi itu yang jadi dia orang bergaduh, dan Cina serang istana di Lukut, bunuh habis kerabat di raja. Tapi orang Melayu tak tolong. Orang Melayu tidak bantu kerabat di Lukut tadi. So sebab orang Melayu ni dia pun tak mau bayar cukai. Jadi oleh kerana orang Melayu pun tak mau bayar cukai, dia join Cina, sokong Cina untuk bunuh kerajaan masa tu, kerajaan yang memerintah di kawasan Lukut. So the Malays, when you talk about unity, tidak ada. Dan kalau you talk about perpaduan ummah lah, masyarakat madani lah, stability politik lah, ataupun there's a kerajaan perpaduan, cannot. Orang Melayu tidak ada budaya macam tu. Malays tak faham masyarakat madani atau civilized society. Melayu suka bergaduh. Dan sejarah, kalau kita ambil sejarah 200 tahun saja, memang orang Melayu bergaduh dengan orang Melayu, perang sama-sama sendiri. Dan bila Cina bergaduh dengan Cina, peperangan, kita panggil the Selangor War, peperangan Selangor, 150 tahun dulu, orang Melayu pun akan masuk campur, dan orang Melayu pecah dua. Grup Melayu sokong ini, grup Melayu sokong ini. So maknanya sejarah tak begitu tepat. Peperangan di antara Gihin dengan Haisan dilapor sebagai peperangan di antara Cina dengan Cina. No. History book tidak tepat. It's peperangan Cina Melayu dengan Cina Melayu. That is a real history. Jadi saya dah tulis dia yang sebenar. Saya tulis buku ni 30 tahun dulu. Tahun 90-an. Saya tulis buku ni. Dan saya hantar buku Salah Silah Kerabat Selangor.
Tajuk buku tu Salah Sila Kerabat Selangor, dan saya telah hantar buku tu ke istana, dan istana telah hantar buku tu kepada Royal Professor Khoo Kay Kim. Dia history professor. Khoo Kay Kim tu boleh katakan the leading historian semasa tu lah, the leading historian di Malaysia. Royal Professor Khoo Kay Kim tu telah semak buku tersebut, dan dia mark everything correct 100%. Jadi kalau nak kira ni, saya boleh claim PhD di dalam history lah atas buku yang saya. Buku tu dicetak 30 tahun dulu. Hari ni edisi yang ketiga, the third edition is being printed. Jadi tak lama lagi lah, mungkin tak tahu sebulan ke 2 bulan lagi, edisi yang ketiga, the third edition akan dilancar. Dan buku ni dilancar oleh Sultan Selangor, Sultan yang sekarang ni. Masa tu dia Raja Muda baru. Jadi Sultan Selangor lancar buku ni, launch the book dekat Istana Kelang. Istana Istana Alam Shah di Kelang, yang istana atas bukit tu. So the book was launched by the Sultan, disemak oleh Professor Khoo Kay Kim, and hari ni is the third edition. So I have written lah tentang yang saya cerita tadi ni, the history of Selangor, ataupun Salah Sila Kerabat Selangor. And di dalam situ saya telah jelaskan sejarah Kelang, dan semenjak ni the Five Bugis Brother, Daeng Perani punya time lagi. And it's all about perpecahan di antara Melayu dengan Melayu, perpecahan di antara kerabat Selangor, di mana keluarga Sultan Selangor, kerabat Selangor pun pecah dua, berperang oleh kerana grup ni nak sokong grup Cina satu lagi, grup ni nak. So Gihin dengan Haisan berperang, Melayu dengan Melayu berperang, adik-beradik Sultan Selangor pun berperang oleh kerana nak rebut kekayaan. Sebab masa tu Bijih Timah is boleh katakan siapa kontrol kawasan Bijih Timah, they are millionaire lah maknanya. So it's all about money, it's all about power, tidak langsung tentang perpaduan umat ataupun persatuan bangsa. Dan ini tabiat Melayu. So yang Anwar duk cerita di masyarakat Madani is dongeng lah. Dah 40 tahun Anwar cerita masyarakat Madani, tidak akan berlaku. You have to be civilized to have a civilized society. Melayu belum lagi sampai ke tahap di mana mereka boleh dianggap sebagai civilized. Kalau kita tengok orang Melayu yang popular, Mak Sabu, Lokman Adam, dia jenis manusia macam ni, very popular. Dia banyak tahu pengikut. Orang macam Mak Sabu, orang macam Lokman Adam tu, tiap-tiap malam tu orang duk follow. Sebab orang macam Mak Sabu, orang macam Lokman Adam, dia punya tabiat tu maki orang. Dia hina orang, maki orang, panggil orang ni bodoh, bangang, kepala bapa engkau lah, otak letak dekat lutut lah. Jadi bila Melayu bercakap begitu, maknanya not civilized. Orang Melayu suka. And that's why people like Lokman dan Mat Sabu dan beberapa orang lagi yang suka maki dan hina, they become very popular. They become a hero. Orang duk kata tu Mak Sabu hero, Lokman hero. Hero kenapa? Hero kerana dia orang maki orang. This is bagi Melayu wira. Hero is a person who can insult and curse orang lain. So how to get masyarakat Madani, macam Anwar duk cerita hari ni, how to get masyarakat Madani atau civilized society. When the Malays don't like to be civilized, the Malays like to fight and quarrel and curse each other. Assalamualaikum. Salam sejahtera.